Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Isnin 16 hari bulan 11 2020, bersamaan dengan akhir Rabiul Awal 1442, kita mulakan pembacaan kitab, nama dia Hikayatun Fiqhiyatun Mukhtarah. Hikayat Fiqhiyah Mukhtarah wa dilalatuha. Maknanya cerita-cerita yang diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadisnya yang sahih, yang hasan, dan insya-Allah yang sanadnya baik. Kemudian diambil fiqh al-hadis. Apakah fiqh, kefahaman ataupun faedah yang ditunjukkan, yang dapat kita pelajari daripada hadis yang ringkas ini. Jadi insya-Allah kitab ini ditulis oleh Syekh Haidar Quffah. Kitab ini ditulis oleh Syekh Haidar Quffah, wafaqahullah. Jadi kita dalam bentuk, dia bawa kepada kita hadis dalam bentuk perceritaan. Namun di sana kita akan dapat pengajaran ataupun istinbat apakah yang dapat kita belajar daripada hadis ini. InsyaAllah. Mudah-mudahan manfaatnya besar, khususnya di zaman kita ber-PKP, di masjid-masjid yang tidak boleh berkuliah. Jadi kita gunakan pendekatan alam maya untuk menyampaikan ilmu, ma'rifah dan kefahaman. Semoga ada manfaatnya insya-Allah. Kitab ini besar, ada 10 jilid. Haidar Quffah ini, dia kata dia tulis, kumpul kitab ini dalam masa 17 tahun. Nak siap kitab dia ni sudah berapa? Allah Ta'ala bagi pada 17 aman dikumpul, jadi kita boleh baca setakat mana yang kita sempat insya-Allah. Al-Hikayatul Ula, hikayat yang pertama, maknanya cerita yang pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata al-maqbarah. Abu Hurairah menceritakan kepada kita tentang suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke perkuburan. Perkuburan di sini biasanya cerita ini di Madinah dipanggil perkuburan Baqi' al-Gharqad. Faqala, maka Nabi kita memberi salam kepada ahli kubur. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insya'allahu bikum lahiqun. Wadittu anna qad ra'ayna ikhwanana. Mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pergi dengan beberapa orang sahabat ke kubur. Kemudian permulaan bila sampai di kubur, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan salam. Assalamualaikum dar qaumin mu'minin. Salam kepada kamu hai penduduk di negeri ini daripada orang mukmin. Wa inna insya'allah bikum lahiqun. Kami pun insya'allah akan ikut jejak langkah kamu dalam beberapa masa lagi. Kemudian Nabi kata, wadittu anna qad ra'ayna ikhwanana. Tengah Nabi duduk ramai-ramai, Nabi kita bersabda, sukanya aku kalau aku boleh tengok saudara-saudaraku. Qalu, kata di para sahabat yang ada bersama, awalasna ikhwanak ya Rasulullah. Bukankah kami semua ni saudara? Bukankah kami semua ni saudara? Qala antum ashabi. Kamu semua ini sahabatku. Kamu semua adalah sahabatku. Wa ikhwanuna, maksud saudara-saudaraku, allazina lam ya'tu ba'du, iaitulah mereka yang belum terbit lagi, belum lahir lagi ke dunia ini. Faqalu, sahabat bertanya bagi pihak kita, kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah? Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh kenal orang yang belum pernah jumpa, yang belum ada lagi ni?
Soalan ni, Masya Allah, kita kata jazahumullahu khairah kepada sahabat yang bertanya soalan. Faqala ara'aita law anna rajulan lahu khailun ghurrun muhajjalatun baina zahrai khailin duhmin buhmin. Ala ya'rifu khailahu? Nabi kata, hey, bagaimana pandangan kamu kalau seorang itu ada kuda yang warna putih di atas dahi dia? Makna cerah. Warna putih atas kepala dia, atas muka dia. Duduk di antara kuda-kuda yang hitam legam. Hitam legam orang ni. Maknanya hitam legam. Tak ada warna lain dah. Bukankah dia boleh kenal kuda dia? Kuda dia ada warna putih. Qalu bala. Sahabat kata, benar Rasulullah. Memang boleh kenal. Kata Nabi SAW, fa innahum ya'tuna gharran muhajjalin minal wudu. Masya Allah. Mereka, saudara-saudara aku yang belum pernah aku jumpa ini, belum pernah kenal ini, akan datang pada hari kiamat dalam keadaan ghurran muhajjalin. Bercahaya muka mereka. Minal wudu, kesan daripada wudu. Jadi kesan daripada wudu tu bercahaya muka dia, alat-alat wudu dia ni cerah. Nabi tengok, oh itu sahabat aku, itu saudaraku. Kata Nabi SAW, wa ana faratuhum alal haud, dan aku tunggu mereka semua di kolam aku. Allahu Akbar. Nabi kita nak tunggu kita di mana? Di kolam. Kolam Nabi ini sebelum kita ke syurga ada satu nama dia haud. Haud ni kolam di mahsyar. Tapi yang membimbangkan di akhir hadis ini, Nabi dah kenal kita. Dah tengok kita punya ciri-ciri umat dia dengan ghurran muhajjalin yang bercahaya, muka dia bercahaya. Namun Nabi kata apa? Ala la yuzadanna rijalun an haudi. Allahu Akbar. Na'uzubillah. Ingat, akan ada beberapa kumpulan daripada orang yang telah bercahaya muka kaki tangan ini, an haudi, daripada kolam aku. Kama yuzadul ba'irud dal, sebagaimana dihalaunya unta-unta yang tersesat. Maknanya halau sungguh. Unadihim, aku panggil mereka, ummati, umat aku tu kenapa halau? Mana Nabi kita beritahu kepada malaikat, umat aku tu kenapa halau? Fayuqal, malaikat report, innahum qad baddalu ba'daka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu, walaupun mereka solat, walaupun mereka puasa, walaupun ada wudu, tetapi mereka telah menukar-nukar perjalanan agama yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'aqul, pada ketika itu Nabi kita langsung bersabda, suhqan liman baddala. Nabi kata suhqan, halau mereka pergi jauh, halau mereka pergi jauh. Kenapa? Kerana mereka telah menukar perjalanan agama. Yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, yang sunnah jadi tak sunnah. Yang tak sunnah itulah yang jadi sunnah. Duk bawa mari benda-benda yang tidak dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang lain ajar sunnah Nabi, kita duk ajar mari replika gambar dan sebagainya. Ini juga termasuk dalam perkara yang cukup berbahaya. Hadzal hadis rawahu Muslim, Kitabut Tahara, bab istihbabi italatil ghurrati wat tahjil fil wudu. Hadis nombor 39. Baiklah, hadis ini, apa yang dapat kita faham daripada hadis ini? Dilalatuha, iaitu al-wudu'u tahur. Wudu itu bersuci, yang akan menjadi tanda sucinya kita, bersihnya kita di dunia ini dengan kita berwudu, dan di akhirat kita kelak nanti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam akan mengenali umat dia yang berwudu. Kita kata alhamdulillah. Karena itulah para jemaah sekalian, wudu itu nama dia al-wudu ambil daripada perkataan al-wada'ah. Wudu dengan mana al-wada'ah artinya bercahaya. Apa makna bercahaya? Orang yang nak cahaya muka dia sentiasalah berwudu. Kadang-kadang anak gurau, anak kata ibu-ibu, makcik-makcik, kakak, kalau nak bercahaya muka, tak payahlah make up tebal-tebal. Berwuduk je, insya-Allah muka kita bercahaya di dunia sampai ke akhirat. Make up kita tu bercahaya berapa jam ya. Sekali kena peluh, habis dia kan. Baik.
Jadi dalam hadis ini ada 10 perkara yang kita akan bincangkan secara ringkasnya insya-Allah. 10 perkara ni boleh panjang dan boleh pendek lah, tapi ana ambil jalan tengah. Di antara maudhu yang dibincangkan dalam hadis ini, yang pertama sekali Abu Hurairah. Kan dalam hadis ini dikata wa an Abi Hurairah. Abi Hurairah, kalau ada an depan bahasa Arab dia kena tukar, dipanggil majrur. Ataupun kita kata Abu Hurairah. Boleh. Nanti ada jemaah kata kenapa sekali Abi sekali Abu? Dia tengok keadaan. Kalau ada an dia Abi, kalau tak ada qala Abu. Itu bahasa Arab. Abu Hurairah ini nama dia yang masyhur Abdul Rahman bin Sakhrin Ad-Dawsi Al-Yamani, Sayyidul Huffazil Athbat, ketua orang penghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia banyak riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Musnad dia ada 5374 hadis. Dia masuk Islam mutaakhir, beberapa tahun saja sebelum Nabi kita wafat. Tapi alhamdulillah dia telah meriwayatkan hadis yang banyak. Dia digelari dengan nama Abu Hurairah bukan kerana dia ada anak perempuan nama Hurairah, tidak. Tapi oleh kerana dia jumpa seekor anak kucing, saghirah, anak kucing, miau, dia ambil letak dalam baju dia. Jadi orang kata, oh, bapak kucing kah? Itu nama Abu Hurairah, mana bapak kucing. Ya. Baik, yang kedua, sunnah bila kita pergi ke kubur, kita menziarahi kubur adalah satu sunnah yang dianjurkan oleh syarak. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi ala fazuruha. Nabi kata dulu aku larang kamu ziarah kubur, sekarang pergi ziarah. Karena dia boleh melembutkan hati, boleh mengairkan air mata, boleh mengingatkan kepada ke akhirat. Dan jangan kamu pergi kubur, pergi cakap benda-benda yang tak baik. Hidup buat tak kubur la taqulu hujra. Maka dianjurkan supaya ziarah kubur. Bagi wanita, kalau nak ziarah kubur, mesti ikut SOP syariat. Tidak bertabarruj, tidak berhias-hias, tidak pergi bercampur laki-laki perempuan, tidak pergi buat ratapan ataupun perkataan yang tidak baik. Maka wanita juga boleh pergi ziarah kubur dengan syarat-syarat yang telah disebutkan tadi. Yang ketiga, di antara sunnah bila kita masuk dalam kubur adalah ataupun kita lalu. Contohnya kita lalu dengan kereta, tiba-tiba kita tengok kubur. Perkuburan Islam Kampung Sungai Durian contohnya. Kita bagi salam, walaupun duduk atas kereta, kita kata assalamu ala ahli diyar, assalamualaikum dara qaumin mu'minin, wa insyaallah bikum lahiqun. Ataupun dalam riwayat lain yang panjang, assalamu ala ahli diyar, minal mu'minina wal muslimin, wa yarhamullahu al mustaqdimina minna wal mustaakhirin, wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Jadi banyaklah doa-doa lain tuan-tuan boleh tengok dalam kitab yang anda belajar ngajar, kitab Al-Mu'tamad, kitab Fiqh Manhaji dalam bab adab ziarah kubur. Yang keempat, al-muslimun kulluhum ikhwah. Orang Islam semuanya bersaudara. Orang Islam semuanya bersaudara, sebagaimana firman Allah Ta'ala, innamal mu'minuna ikhwatun. Orang mukmin itu bersaudara. Jadi bersaudara dari zaman bila? Dari zaman datuk kita Nabi Adam AS sampai kiamat, semua orang Islam itu bersaudara. Tak kira lah keturunan mana, warna apa, negara mana, kita tak kira. Maka dalam hadis ini Nabi kata waditu, aku suka nak tengok ikhwani, saudara aku. Bila sahabat kata kami, antum ashabi, kamu sahabat aku. Apakah makna sahabat? Para jemaah tanda, bila kita kata sahabat, apakah makna sahabat? Ataupun definisi orang, ciri-ciri orang yang layak menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan as-sahabi, sahabat, orang nak jadi sahabat itu mesti ada 5 perkara. Ada 5 perkara. Yang pertama, insiyan. Dia tu manusia. Manusia, maka dia jadi sahabat Nabi. Malaikat itu kategori lain. Mukmin, jin itu kategori lain. Tapi kalau kata sahabat Nabi, bila kita kata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pergi kepada siapa? Dia pergi kepada manusia yang manusia. Syarat yang kedua, mumayyizan
mestilah budak tu yang jumpa Nabi sudah memayyiz. Apa nak sudah memayyiz? Mereka yang sudah faham. Siapa ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa ini? Rasul. Ni kalau kita tanya budak kecil, baby mengakak, apa ini? Pak cik tak tahu siapa. Lah, itu belum kriteria dia untuk jadi sahabat. Jadi di antara sahabat-sahabat yang muda, yang memayyiz pada awal dalam hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Abdullah bin Zubair, cucu dia Al-Hasanu dan Al-Husain, anak pada Sayyidina Ali, Mahmud ibnu Al-Rabi'. Yang dia kata dia ingat lagi, kan, dia minum air yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bagi, Nabi kita semua air dia daripada timba, kan. Allahu akbar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, mereka berumur 5 tahun. Syarat yang ketiga, laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang itu mesti berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam baru dia jadi sahabat. Kalau dia hidup sezaman, dia tak jumpa Nabi, tak jadi. Tak jumpa Nabi. Tak kiralah jumpa sekejap ke jumpa lama lagi tinggi darjat, kan. Kerana itu para ulama tidak menganggap Ashumah An-Najashi, Raja Habasyah, sebagai seorang sahabi. Walaupun dia Islam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu dia wafat, meninggal, Nabi kita solat jenazah gaib di Madinah ke atas Ashumah yang mati di Habasyah. Tapi kita tak boleh panggil dia sahabat. Kenapa? Sebab dia tak jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syarat yang keempat, amana bihi. Orang itu mesti beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak beriman, tak jadi. Dia jumpa Abu Jahal, jumpa Nabi. Abu Lahab, tak apalah. Itu geng-geng Pak Abu yang menentang. Kita ambil Pak Abu yang tak menentang Nabi. Abu Talib, pak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, membela Nabi, menjaga Nabi, support dakwah Nabi, kan. Waktu bila-bila je menteri kabinet Quraisy bersidang nak ambil tindakan atas Nabi, Abu Talib menentang ataupun memberi sokongan bahawa anak saudara dia ni tak ada masalah, dia boleh je bagi nasihat dan sebagainya. Tapi oleh kerana dia tak beriman, tidak ada nasib dia. Kita kata tak ada nasib, nak kata apa, kan. Jadi syarat dia jumpa, beriman. Syarat yang kelima, mata alal Islam, mesti orang itu mati di atas Islam. Maknanya dia beriman, kemudian dia mati sampai bila? Di atas Islam. Mana kalau dia mati, dia beriman, lepas tu dia pergi murtad wal-iyazubillah, seperti Ubaidillah bin Jahsy, suami kepada Ummu Habibah. Dia Islam, lepas tu dia hijrah ke Habasyah, fatanassara, mati. Kamu Abdullah bin Khattal yang dibunuh sedang dia bergantung di kelambu Kaabah, dan juga Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf. Mana orang ni murtad, maka mereka dibunuh. Cuma ada ulama bincang di sini, kalau dia murtad kemudian dia kembali semula qabla an yamut, bagaimana? Seperti Ash'ath bin Qais dan lain-lain, mana ulama ada mengatakan bahawa dia ni diterima kembali. Wallahu alam. Tengoklah dalam kitab Ulumul Hadis yang akan membincangkan istilah ini. Baiklah para jemaah sekalian, bila kita kata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, setakat mana sahabat? Dalam kitab kita ni, Hikayat Fiqhiyah Mukhtarah ni kata, sahabat Nabi itu tak lebih daripada orang yang hidup sampai tahun 110. Mana sahabat Nabi berakhir dengan berlalunya tahun 110. 110. Sebab hadis yang Nabi kita sebut, Nabi kata, ma min nafsin manfusatin al-yaum. Waktu tu Nabi di akhir hayat, Nabi kata, tidak ada nyawa, orang yang bernyawa pada hari ini akan berlalu 100 tahun lagi mereka itu hidup pada hari itu. Maknanya 110 tahun. Jadi ada setengah ulama ni, Ja'far bin Nastur, dia kata sahabat ni sampai 200 tahun. Sarbatik Al-Hindi sampai 333 tahun. Itu tidak betul. Kata di Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah, dia kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wafat
meninggalkan 114,000 sahabat. 114,000 wa qad qarada asruhum, dan berakhirnya zaman sahabat itu dengan wafatnya sahabat yang terakhir, nama dia Abu Tufail Amir bin Wathilah Al-Laythi. Tanda ni para pelajar, Abu Tufail Amir bin Wathilah Al-Laythi Al-Kinani, tahun yang ke-100. Alal arjah kita kata wallahu alam. Maka ada pun itu dalam kitab Ulumul Hadis li Dr. Subhi As-Salih. Ada pun tabi'in. Tabi'in ni siapa? Tabi'in ni orang yang bertemu dengan sahabat. Orang ini bertemu dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia jadi tabi'in. Tabi'in wanqada, berakhirnya asru tabi'in pada tahun 181 Hijri, dan berakhirnya tabi'it tabi'in. Maknanya orang jumpa dengan tabi'in, dia jadi tabi'at tabi'in, berakhir pada tahun 220. Wallahu alam, ini dalam kitab Haidar Quffah ni. Baiklah. Jadi maksud sahabat-sahabat dalam hadis ini, siapa dia? Mana orang nak jadi sahabat tu 5 syarat kena ada. Ingat baik. Yang pertama apa dia? Ini manusia mumayyiz, jumpa Nabi SAW, beriman dengan Nabi dan mati di atas Islam, maka orang itu jadi sahabat. Maka dalam hadis ini maksud sahabat dia itu iaitulah orang yang sudah lama bersama dengan Nabi SAW, berperang bersama Nabi dan mati di hadapannya, dan meriwayatkan riwayat-riwayat dia. Ini yang dimaksudkan antum ashabi, maknanya orang sekali dengan Nabi. Adapun saudara-saudara yang dikendaki dalam hadis ini siapa? Tanda para pelajar. Amal ikhwan, setiap orang yang beriman dengan Allah dan beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada kumpulan sahabat tadi sampai kepada hari kiamat. Mana walaupun mereka tak dapat menjadi sahabat Nabi, tetapi mereka juga telah mendapat pahala yang besar. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, "Inna min ashaddi ummati li hubba." Di antara umat aku yang sangat-sangat sayang kepada aku, siapa dia? Nasun yakununa ba'di. Ada orang yang akan datang lepas daripada aku tak ada. Ya waddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi. Kalau mereka itu dapat jumpa dengan aku, mereka tebus dengan keluarganya dan hartanya, mereka nak jumpa aku. Jadi para jemaah sekalian, kalau kita nak jumpa Nabi SAW, syarat dia yang besar iaitulah kita beriman dan jangan langgar peraturan sunnah Nabi SAW. Kalau tidak, nanti di akhirat muka bercahaya dihalau oleh malaikat, tak jumpa dengan Nabi SAW. Masya Allah. Perkara yang keenam yang kita dapat ambil di sini fiqhiyah ni, iaitulah wudu. Ambil wudu itu menyupakan suatu garis pemisah di antara kesusahan dunia dan juga dosa-dosa yang kita lakukan di atas dunia ini dengan anggota-anggota kita. Nah, sebab apa? Nabi kita salah sebut, apabila iza tawadda al-abdul muslim, apabila seorang hamba yang muslim, tak kira lah muslimah sama juga, bila dia basuh muka dia, keluar dosa daripada muka. Kan? Yang kita duk tengok dengan mata kita. Bila kita basuh tangan, keluar dosa kita daripada ujung jari kita. Maknanya, semua dosa-dosa kita itu keluar dengan kita basuh anggota-anggota wuduk kita. Masya Allah. Hazal hadis rawahu Malik wa Muslim. Dan dalam hadis Sayyidina Utsman, kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti azfarihi. Keluarnya dosa-dosa dia daripada tubuh dia sehingga keluar di bawah kuku-kukunya. Masya Allah, tabarakallah. Di bawah kuku kita keluar lagi. Maka adapun faedah wuduk itu di akhirat, dia akan menjadi tanda seorang itu beriman atau tak beriman. Itu tanda wuduk. Mana tanda orang beriman di akhirat esok, iaitulah mereka ini bercahaya muka dan kaki tangan dia
bila kita dapat bertemu, bangkit daripada kubur nanti, insya-Allah. Di tengah-tengah kita jam di akhirat, Nabi kita kenal dengan tanda yang ada di dahi, insya-Allah. Yang ketujuh, ada pun kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kolamnya sangat luas, kolamnya sangat besar, sebagaimana hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, haudi masiratu syahrin. Kolam aku tu panjang dia sebulan perjalanan. Kok panjang dia, lebar dia, zawayahu sawa. Airnya lebih putih daripada susu, warnanya lebih harum daripada kasturi, kizan, gelasnya, cawan dia lebih banyak daripada bintang di langit. Siapa dia dapat minum di mahsyar, fala yazma abada, dia tidak akan dahaga selama-lamanya. Siapa dia dapat minum, dia tidak akan dahaga sekali-kali pada saat itu. Hadis ini muttafaqun alaih. Yang pentingnya kita bagaimana kita nak usaha supaya kita sampai ke kolam kita ni, jangan kita dihalau. Yang ke-8, ramai orang akan pergi ke kolam. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak izinkan sampai ke kolam itu kecuali orang-orang yang beriman. Yang beriman, yang sudah ada syarat-syaratnya yang tersebut, kan? Di antara syarat dianya, iaitulah ghurran muhajjalin, yang sudah bercahaya. Muka dia sudah bercahaya. Anggota wuduk dia bercahaya. Pada ketika itu, mereka akan dapat sampai ke kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kolam. Tapi yang kita bimbang, hadis yang terakhir dalam perkara ini, iaitulah bagaimana orang yang baik-baik ini, orang yang sudah ada tanda kebaikan di muka mereka ini, mereka akan dihalau daripada kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa halau? Apa sebab mereka dihalau? Ini kita kena tahu. Sebab mereka dihalau, sebagaimana yang telah didakwa, diangkat pendakwaan atau penjelasan oleh malaikat. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, jadi kenapa mereka dihalau? Tanda. Dalam hadis ini sebut jelas. Bila Nabi kata ummati, malaikat kata innahum qad baddalu ba'dak. Ada riwayat lain kata innahum qad baddalu ba'dak. Dalam riwayat lain kata annaka la tari ma ahdatsu ba'dak. Maknanya riwayat ini ada kata baddalu, ada riwayat yang menyebut ahdatsu. Maknanya kalau baddalu, mereka telah menukar. Yang haram jadi halal. Yang halal jadi haram. Yang baik jadi tak baik. Yang sunnah jadi tak sunnah. Sekarang ni banyak perkara-perkara sunnah yang diajar oleh Nabi macam tak sunnah. Kita duk kempen, duk ajar orang supaya buat benda-benda yang pelik-pelik. Kan itulah saya, kadang-kadang kita tengok pendakwah-pendakwah, orang-orang yang hebat-hebat dalam agama, ada kedudukan yang tinggi. Sepatutnya mereka inilah yang menjadi juru kempen. Ajak masyarakat awam yang percaya kepada mereka dengan title mereka, dengan jawatan, dengan kedudukan mereka, supaya beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedihnya, malangnya, kita pula yang menjadi pelopor, kan? Duduk sibuk dengan replika lah, duduk sibuk dengan gambar-gambar, logo-logo, macam-macam benda yang kita ajar. Akhir sekali masyarakat asyik nak ingatkan Nabi, duduk gosok gambar. Sepatutnya bila ingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita berselawat, kita ikut sunnah, apa yang Nabi kita suka dalam amalan, apa yang Nabi kita suka dalam ibadat, bukannya pergi cari benda-benda yang entah mari di mana, siapa yang ajar, gambar pun. Jadi kita kata penguasa-penguasa, pihak yang ada autoriti, tolonglah masyarakat supaya mereka selamat di dunia dan selamat di akhirat, daripada kita duduk kempen benda-benda yang tidak baik. Jadi ada riwayat kata annaka la tadri ma ahdatsu, tuan tidak tahu apa yang telah direka-reka dalam ibadat. Kita nak reka kereta, nak reka helikopter, nak reka kapal terbang, nak reka apa, silakan. Dalam perkara dunia boleh je. Tapi dalam perkara ibadat lah,
Nabi SAW telah memberi kata putus, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Addu 'alaiha bin nawajiz. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, naklah kamu berpegang dengan sunnah aku dan sunnah yang dibawa oleh para khalifah selepas daripada aku. Bergigitlah dengan gigi geraham kamu, maknanya pegang dengan sunnah betul-betul, jangan goyah. Ini tidak. Sunnah Nabi kita ajar, banyak zikir-zikir, kita ajar yang lain. Solat-solat sunat yang disunahkan ada. Selawat-selawat yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam macam tak besar. Yang lain, jadi ada bukanlah satu perkara yang semuanya silap, tetapi kita mengatakan utamakan yang utama, besarkan yang besar, biar kita nampak para masyarakat cinta kepada Nabi sallallahu dengan beramal dengan sunnahnya. Yang kesembilan, setelah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tahu ada di kalangan umat dia yang telah mereka cipta ibadat yang mengubah perjalanan agama, maka Nabi kita tidak ada lagi simpati di saat kita sangat-sangat berhajat kepada pertolongan, bantuan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi pergi sokong apa yang dibuat oleh para malaikat. Nabi mengatakan suhqan, halau mereka jauh-jauh daripada kalam aku, liman baddala ba'di, bagi mereka yang telah mengubah perjalanan agama selepas aku tidak ada. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Jadi kita minta selamatlah dengan Allah Azza wa Jalla daripada dimurkai oleh Allah. Yang terakhir, yang ke-10, hakadha yatayaqqanal 'abidun as-salihun. Demikianlah orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik-baik, iaitulah kita penuh keyakinan kebaikan yang ada dari sudut ibadatnya, dari sudut akhlaknya, dari sudut perkaranya, iaitulah mengikut apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemenanganlah, kebahagiaanlah orang yang ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan celaka dan rugilah mereka yang telah terpesong daripada sunnah, membawa perkara-perkara yang tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah para penonton sekalian, tamatlah hikayat yang pertama, iaitulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pergi ziarah kubur dan menceritakan kepada sahabat dia suka nak tengok saudara-saudara dia. Mudah-mudahan kita doakan supaya kita semua termasuk dalam saudara yang akan sampai ke kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Para jemaah sekalian, kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam hikayat yang kedua dalam siri akan datang. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.